أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada tengah hari ini kuliah ba'da zuhur. Kita berada dalam bulan Ramadan, jadi kita ambil kesempatan untuk tazkirah, yang mana tazkirah ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan tu satu benda yang sangat bermanfaat kepada orang yang beriman. Dan walaupun saya nak main sini, sebenarnya saya tak apa nak berani sangat, sebab nak kena lalu kampung pematang kerat telunjuk. Punya takut nak lalu kampung. Kena kerat telunjuk naya melawak sikit. Okey, kita ada dalam bulan puasa. Bulan puasa ni satu bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan ni satu bulan yang sangat mulia, satu bulan yang mempunyai keistimewaan yang tersendiri. Yang mana kalau kita tengok banyak berlaku peristiwa-peristiwa besar dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama, difardukan puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, diturunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Yang ketiga, berlakunya perang Badar dalam bulan Ramadan. Yang keempat, berlakunya peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Berlaku peristiwa tu pun dalam bulan Ramadan. Fathul Mekah tu apa dia? Lepas Nabi dihalau keluar daripada Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. Nabi duduk di Madinah, Nabi bina negara Islam, bina kekuatan umat Islam. Dan pada tahun ke-8 hijrah, Nabi bawa pasukan tentera masuk balik kota Mekah untuk membebaskan Mekah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah. Dan peristiwa tu nama dia Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Nabi masuk bawa pasukan tentera dan Nabi bebaskan suruh orang beriman dengan Islam. Peristiwa tu berlaku dalam bulan Ramadan. Itu antara peristiwa yang berlaku dalam bulan Ramadan. Dan menurut sebahagian riwayat, wafatnya Sayyidatina Khadijah pada tanggal 10 Ramadan. Kan? Berlaku juga peristiwa wafatnya Sayyidatina Khadijah, seorang wanita yang sangat kuat, merupakan tulang belakang Nabi SAW, merangkap isteri yang pertama, menolong dakwah Nabi SAW, membantu Nabi dalam kesusahan sehingga Nabi sedih apabila wafatnya Sayyidatina Khadijah. Berlaku juga di dalam bulan Ramadan wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kita ada dalam satu bulan yang merupakan satu bulan yang penuh dengan keistimewaan yang tersendiri. Kan? Jadi apa yang saya tak mau bulan-bulan puasa ni, tak mau nak cakap banyak sangat. Kan? Kalau boleh terus nak pergi pada tips. Lepas tu balik orang lah. Kan? Kalau boleh tips pun tak mau bagi banyak-banyak. Nak bagi 3, nak bagi 4. Tengoklah mana dan. Kan? Kalau dan 7, bagi 7. Tapi rasanya tak lebih daripada 7. Usia tengah hari ni tak ada ayat. Kan? Jadi 7 cukup lah. Okay? Jadi apa yang kita nak kongsi pada petang ni, bila mana kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena usaha, kita kena faham. Yang pertama, kita kena jelas mindset kita ni, kena bagi faham betul-betul
Ada orang bila mana dia jumpa dengan Ramadan, dia hanya nampak Ramadan ni bulan puasa semata-mata. Kan? Selalu orang cakap, ni puasa nak main dah, ni puasa nak main dah. Oh, ini tak berapa hari nak puasa, minggu depan puasa. Selalu orang cakap macam tu. Sebab orang hanya nampak Ramadan ni sekadar puasa semata-mata. Ada orang dia nampak Ramadan ni sebagai satu bulan yang dia nak makan lebih daripada bulan yang biasa. Kan? Bulan biasa memang dia makan lebih dah. Tapi main bulan puasa ni, saat lagi dia buka puasa tu, dia ganti makan tengah hari, minum petang, minum pagi, semua sekali. Nanti hempuk masa buka puasa tu. Kan? Dia duk planning siap dah. Bila dia nak jumpa dengan Ramadan, dia habaq dah. Ustaz, minggu depan mana makan sempoi-sempoi lah. Dia tanya siap lah. Kan? Minggu depan Ustaz, mana biryani sempoi. Ni kawan-kawan ni, bukan orang lain. Kan? Mana kita nak atok mana makan buka puasa, kita nak atok mana makan sahur. Tambah-tambah duk Pulau Pinang. Kan? Pulau Pinang, every single corner ada nasi ganap, ada restoran. Kan? Sebab tu dia buat lawak, dia kata apa, mamak tak boleh main bola. Kan? Kalau mamak main bola, kalau dia dapat corner, dia dibuka restoran. Kan? Dia tak tenang bola, dia dibuka restoran. Kan? Jadi makan banyak. Kan? Jadi orang dia nak atok makan, minggu depan nak puasa, minggu ni booking hotel lah nak buka puasa. Ambil buffet apa. Dia nampak Ramadan sekadar nak makan. Awak tak boleh makan ke? Boleh makan, memang puasa Zai kena buka pun. Kan? Memang nak kena makan. Tak ada siapa pun tadi pagi makan sahur, pagi raya baru buka. Tak ada kan? Kalau ada teruk lah. Silat ilah mati lah. Kan? Memang Zai nak buka, tapi bukan nak makan semata-mata. Dan ada orang dia nampak Ramadan ni sebagai satu bulan yang dia nak cari duit lebih. Bulan ni lah nak berniaga. Bulan ni lah nak pulun buat kuih raya, nak itu, nak yang ni, nak macam-macam lah. Kan? Dia pulun nak buat macam-macam sebab dia nampak kata bulan ni adalah bulan yang dia nak cari duit lebih. Salah ke cari duit lebih? Tak salah pun. Kan? Boleh je nak cari rezeki yang halal, boleh nak makan, boleh. Memang bulan Ramadan ni bulan puasa pun. Tapi yang lebih besar yang kita kena faham, bila mana kita jumpa dengan bulan Ramadan ni, kita kena letak benda ni paling besar. Apa dia? Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ni adalah pesta ibadah. Bukan pesta makan, bukan pesta nak niaga dan sebagainya, tapi yang paling besar adalah pesta ibadah. Kita nak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa benda yang saya nak kongsi pada petang ni? Ada 3 benda, kalau boleh kita kena usaha sungguh-sungguh untuk jaga 3 benda ni. Saya dah sebut di banyak tempat, tapi hari ni saya nak sebut juga di sini walaupun ada live. Mungkin live tu pun tajuk berapa kali sama dah. Kan? Tapi mungkin makcik-makcik tak nak masa nak pergi tengok live ceramah tu. Saya nak ulang jugalah sebut hari ni dekat sini kan. Yang pertama apa dia? Yang pertama kita doa ada dalam bulan puasa ni seboleh-bolehnya kita usahalah untuk jaga semayang fardu kita ni di awal waktu. Kan? Yang pertama sekali, jagalah semayang fardu kita di awal waktu. Tu nombor 1. Kan? Ada kita kadang-kadang luar puasa ni, kadang-kadang kita duk kalut dengan kerja apa ke, kadang-kadang kita letih, kadang-kadang kita tak larat, kadang-kadang kita ambil sambil lewa. Dia kata tak apalah, hari ni semayang zuhur Zai pukul 3.30 baru semayang lah. Dia buat macam tu lah. Saat lagi asar pukul 4.30 baru hantar lah, baru semayang lah. Saat lagi apa ke Zai maghrib lah, lewat sikit. Saat lagi isyak lewat sikit. Kadang-kadang orang semayang tapi dia semayang lewat-lewat. Kan? Bukan dia tak semayang. Kalau tak semayang di Malaysia 85% yang tak semayang. Kan? 85% tak semayang di Malaysia mengikut satu kajian. Sama ada dia terus tak semayang 5 waktu, ataupun dia hanya semayang 2-3 waktu, ataupun dia hanya semayang seminggu sekali, ataupun dia hanya semayang setahun 2 kali ya. Raya puasa, raya haji ya semayang. Kan? Semua campur sekali 85%. Tak apalah, kita ni termasuk insya-Allah dalam 25% yang duk jaga semayang kita. Tapi dalam pada duk jaga semayang pun kadang-kadang subuh ada hari terlena ke. Kan? Letih apa ke, sedap-sedap 6.45. Kan? Tapi makcik-makcik duduk sini selalu semayang awal waktu kot. Kan? InsyaAllah ha? Kan? Tapi kadang-kadang ada hari tak larat ke apa ke, terlena. Kadang-kadang sehari zuhur kalut apa kerja ke, terlena ke apa ke, letih tengah hari tu terlena semayang lewat. Kalau boleh bulan puasa ni tak mau tinggal semayang tu bagi lewat. Kira sentiasa nak semayang awal waktu.
Kita kena rasa besar dengan semayang di awal waktu ni. Sebab apa? Sebab satu hari sahabat tanya dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kata, amalan yang dicintai oleh Allah adalah as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Kan? Semayang kena awal waktu. Kan? Jadi kita ni semayang awal waktu, tapi awal waktu tu macam mana? Tunggu azan dululah. Kan? Sebab ada orang dia pergi semayang sebelum azan. Ada. Kan? Saya duk mengajak kuliah muslimat. Tanya makcik tahu lah. Kan? Kuliah muslimat ni dulu-dulu sebelum Covid ni seminggu 2 kali. Selasa sekali, Khamis sekali. Kira tiap-tiap minggu jumpa mami-mami lah. Kan? Tapi ada satu mami tu dia jarang main kuliah. Satu hari dia sudah pergi jumpa saya dekat market. Dia jumpa saya kat market, dia tegur saya, Ustaz, apa abang, sihat ke? Ustaz, mami tahu Ustaz dia mengajak mami-mami Pulau Pinang semua seminggu 2 kali, tapi mami tak boleh main, dia kata. Saya kata tak apalah, tak boleh main, nanti ada hari boleh main lah, pasal mami tak boleh main. Dia kata mami kerja Ustaz, laki mati dah, anak-anak semua duduk Kuala Lumpur, mami kena kerja lah cari duit, tu yang tak ada nak main. Saya kata tak apalah, nanti hari mami cuti, mami main. Dia kata, tapi Ustaz, walaupun mami ni jarang-jarang pergi kuliah, mami selalu semayang awal waktu. Saya kata, baguslah mami semayang awal waktu tu antara amalan yang dicintai oleh Allah. Saya kata, dia lagu tu dia tambah lagi, dia kata apa? Itulah Ustaz, mami cukup geram lah dekat bilal-bilal masjid ni semua. Mereka ambil allowance tiap-tiap bulan, azan subuh mereka azan 6.10, kadang-kadang 6.15, 6.20 baru mereka semayang. Mami tak suka Ustaz. Mami selalu subuh mau pukul 5 mami di semayang dah. Saya dah fikir, ni biar betul. Ni masalah mami ni. Saya cuba sangka baik, saya tanya mami semayang Zuhur ke apa? 12.30 mami semayang dah Ustaz. 12.30 ha? Habis asar pukul 3.30, 4 sehari mami ikut gerak hati mami Ustaz. Mami rasa kalau dah masuk waktu, mami semayang siap-siap. Habis maghrib ke apa? Maghrib Ustaz awal. Macam dulu-dulu kita duk buka puasa 7.4 minit, 7.3 minit, 7. Dia ikut dan dia lah. Kan? Dia ingat hari tu yang puasa dia buka 7.5 minit, sampai mati dia semayang maghrib 7.5 minit. Kan? Saya kata mami ni masalah betul ya. Rupanya bukan dia seorang dia buat perangai lagu tu. Ramai buat perangai lagu tu. Dia ikut dan dia yang semayang. Ada tu makcik tu dia pesan dekat cucu dia, bas sekolah nak ambil 6.30. Makcik tu duduk kondo tingkat 38. Nak turun kondo tu satu pasal, nak jalan pergi sampai luar van sekolah duduk tunggu tu pasal. Van sekolah sampai 6.30. Hari tu subuh 6.20. Dia pesan kat cucu dia. Dia kata apa? Ni hang kalau semayang subuh sehari lewat-lewat, memang terlepas bas sekolah. Bangkit 5.30 mandi-mandi semayang subuh siap-siap. Tu cucu dia kata, tu Ustazah abang subuh 6.20. Tak apa Ustazah manusia, Allah Ta'ala maha penyayang, kepala otak kan? Dia ikut dan dia kan? Dia ikut semayang ikut dan dia. Itu tak betul ya. Yang kata awal waktu ni kena masuk waktu dulu kan? Bila masuk saja waktu, kita segera solat, maka kita termasuk sebagai orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, makcik-makcik, bulan puasa ni, bulan lain pun kita duk semayang sunat juga, tapi bulan puasa ni kalau boleh semayang sunat ni bagi lebih sikit kan? Semayang sunat bagi lebih sikit. Qabliyah subuh, Nabi kata siapa yang buat qabliyah subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh, dia punya pahala tu lebih baik daripada dunia dan apa yang terisi dalam dunia ni kan? Jadi kita jaga qabliyah subuh kita, jaga qabliyah dan ba'diyah zuhur kita kan? Qabliyah dan ba'diyah zuhur setengah orang dia buat 2-2. Tapi dalam satu hadis pula habaq, siapa yang buat 4 rakaat qabliyah zuhur, kemudian dia semayang zuhur 4 rakaat, kemudian dia buat ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka diharamkan badan dia disambang api neraka. Kan? Itu semua antara amalan yang kita kena memperbanyakkan amalan sunat. Qabliyah jangan tinggal. Kalau boleh jangan tinggal semayang sunat duha kita. Kalau boleh jangan tinggal sunat wuduk kita. Kalau boleh solat tarawih dan witir. Tak larat letih macam mana kalau terpaksa duduk sekalipun duduk semayang.
Kan, jangan kata hari ni aku tak larat lah nak pergi masjid, tak mau lah, aku nak duduk dalam bilik sajalah, malas lah nak pergi sembahyang tarawih mau. Alah, tarawih sunat je. Orang banyak bagi alasan macam tu. Makcik pergi masjid-masjid, 30% ke 40% lebih kurang orang tak sembahyang sunat lepas dia sembahyang fardu. Kalau kita tanya kat dia, apa sebab yang kamu tak sembahyang sunat ni? Barangkali jawapan dia yang pertama, dia akan jawab apa? Dia akan kata, Ustaz, saya muda lagi Ustaz, bagi yang tua-tua lah sembahyang sunat Ustaz. Oi. Kan? Dia faham kata dia muda, dia tak payah sembahyang sunat. Orang tua-tua yang kena sembahyang sunat. Setengah orang kita tanya dia, pasal apa abang tak sembahyang sunat? Dia kata, Ustaz, saya boleh sembahyang sunat ni pun kira besar punya rahmat dah Ustaz. Oi. Kan? Ustaz nak suruh top up dengan sembahyang sunat. Saya main sembahyang fardu ni pun besar punya rahmat lah. Ustaz nak suruh saya sembahyang sunat ni. Silap ayulan saya tak main masjid tu. Yang tu jenis pemalas. Kan? Dia kira sembahyang fardu cukup lah. Tapi makcik, saya rasa ramai orang ni tak sembahyang sunat pasal apa? Dia salah faham makna sunat. Yang ni saya nampak banyak orang lah. Bila kita pergi mana-mana, kita mengajak, orang selalu kata sunat ni buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Betul tak betul? Wajib apa? Wajib makna dia buat dapat pahala, tinggal berdosa. Haram, buat berdosa, tinggal dapat pahala. Makruh, kena tinggalkan perbuatan yang makruh. Ada harus pula. Harus tu apa? Tak ada dosa, tak ada pahala. Sunat apa? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa Ustaz. Tak betul cakap macam tu. Yang betulnya buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Baru betul. Betul tak betul? Kan? Bila kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, kita tak nampak rugi makcik. Saya bagi satu contoh yang lain, orang berniaga. Ustaz, saya pergi berniaga, saya dapat duit. Saya tak berniaga, saya tak ada duit. Nampak untung, nampak rugi. Tapi kalau dia kata, Ustaz, saya berniaga dapat duit, tak berniaga tak ada apa Ustaz. Dia ni duit banyak ah. Kan? Sebab tu dia tak berniaga, boleh tak ada apa. Kan? Dia relax ah. Kan? Jadi kalau kita kata berniaga ada duit, tak berniaga tak ada duit, baru kita nampak ada untung, ada rugi. Macam tu juga dengan ibadah sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Baru kita nampak clear. Kalau buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, sehingga mendorong kita untuk buat amalan-amalan sunat. Jadi sembahyang sunat ni makcik, tolong jangan tinggal. Sibuk macam mana, tak larat tarawih, jangan tinggal. Ada orang dia ambil tarawih tu mudah ya. Buat tazkirah, masjid dia buat macam-macam style tazkirah. Ada yang 23 baru tazkirah. Ada yang 8, lepas tu tazkirah baru buat witir 3. Ada yang perhabis 11 dulu baru tazkirah. Ada yang dia buat perhabis 11 baru tazkirah. Dia tengok jemaah semua lari habis. Tinggal Tok Imam, Tok Siak, Bendahari dengan Tok Bilal. 4 orang yang tinggal nak dengar tazkirah. Bendahari tu pun muka kira muka 14 lah. Pasti nak kena bagi duit sekali kat ustaz kan. Dia nak kena bagi envelope tu, dia duk beban bila lah je ni nak berhenti tazkirah kan. Dia kira kalau ikut nak belah ha, tapi dah dia Bendahari kena bagi duit kan, dia kena tunggu kau ha. Jadi apa mereka buat? Mereka buat macam ni. Mereka nak perangkap kat orang. Mereka buat tarawih 4, tazkirah. Lepas tu baru sambung lagi 4 pun orang belah. 4 pun orang belah. Dia kata saya ikut sunnah Nabi, balik pergi sambung tarawih di rumah. Dia pandai ke? Dia cari dalil kat mana tak tahu. Dia main empuk dalil kat kita. Dia nak lari daripada tazkirah tu. Tak apalah. Kita ada tazkirah ke tak ada tazkirah ke, cari peluang buat sembahyang tarawih. Saya tak mau gaduh isu 8 ataupun 23. Siapa nak buat 8 ikhlas, nak buat 8 buat 8. Siapa nak buat 23 buat 23 kan. Siapa nak buat 8 dengan witir buat 8 dengan witir. Yang penting jangan tinggal sembahyang tarawih kita. Tapi kalau dia buat 8 lepas tu dia pergi duduk kedai tom yam kan, dia tak sembahyang baik, dia buat 23 lagi bagus kan. Dia buat 8 lepas tu dia pergi duduk, dia buang-buang masa. Baik dia memperbanyakkan sembahyang-sembahyang sunat dia lagi bagus. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat ni peranan dia sangat penting. Mana dalil dia? Dalam satu hadis Nabi sebut, bila mana kita bangkit jumpa dengan Allah Ta'ala nanti, amalan pertama yang Allah akan hisap apa dia encik? Solat. Pakcik semua jawab betul. Dalam hadis tu kata apa lagi? Kalau baik sembahyang kita, baiklah akhirat kita. Kalau rosak sembahyang kita, rosaklah akhirat kita. Jadi Nabi memberi isyarat, kalau baik sembahyang kita, selamat kehidupan kita di akhirat. Kalau rosak sembahyang kita, rosak kehidupan kita di akhirat. Macam mana sembahyang boleh rosak? Yang pertama, mungkin bacaan kita tak betul waktu sembahyang. Ada orang sembahyang Fatihah macam cik semua.
Touch semua, sekejap ada, sekejap tak ada. Bunyi Arab sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Malik. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina waladdallin. Tak tahu pergi mana. Kan? Dia jenis macam ni tu. Mana nak sah semayang? Kan? Banyak orang perempuan kadang-kadang dia semayang bunyi macam ular sawah cari anak dia. Kan? Kan? Bunyi macam tu. Betul tak betul, cik? Ramai tak ada buat macam tu? Hampa tahu lah. Kan? Ramai yang buat macam tu. Kan? Saya tahu pasal ada orang main komplain dekat saya. Kan? Dia main abang, ustaz apa je tu? Ustaz sebelah saya duk baca. Kan? Antum macam tok bomo berubat orang. Kan? Jadi bacaan tu semua antara benda yang boleh merosakkan kita punya semayang. Mungkin pergerakan rukuk kita dan sujud kita tak betul boleh merosakkan semayang kita. Siapa tak sah ni berani jamin semayang zuhur dia Allah Ta'ala terima 100%. Tak ada siapa boleh jamin. Kita tak tahu semayang kita Allah Ta'ala terima tak tahu. Tapi dalam hadis yang kita sebut tadi, Nabi bagi isyarat dekat kita, kalau katakanlah semayang kita rosak, Nabi kata kalau semayang kamu selamat di akhirat. Tapi kalau semayang kamu rosaklah kehidupan kamu di akhirat. Tapi dalam hadis tu sambung apa? Nabi kata kalau rosak semayang kamu, Allah Ta'ala akan panggil malaikat mai. Wahai malaikat, mai sini. Allah akan perintah apa kepada malaikat? Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Wahai malaikat, kamu pergi cari ada tak semayang-semayang sunat hamba-Ku ini? Kalau ada semayang-semayang sunat, ambil pahala-pahala semayang sunat tu, tampunglah kepada kerosakan semayang fardu mereka dan selamatkan mereka. Sayang tak Allah kat kita? Kalau rosaknya semayang kita, tuan-tuan, kan? Allah Ta'ala masih lagi cari peluang nak selamatkan kita dengan pergi cari semayang-semayang sunat kita punya pahala. Kalau semayang fardu kita tak ada masalah, semua okey, semayang sunat tadi itu akan menjadi pahala tambahan kepada kita untuk selamatkan kita, bukan untuk selamat, untuk mendapat nikmat yang lebih besar di akhirat nanti. Jadi sebab tu kita tak boleh pandang remeh dengan semayang sunat kita. Kita perbanyakkan semayang sunat. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni, kita sungguh-sungguhlah pulun buat berapa banyak semayang sunat yang boleh kita buat untuk kita nak cari saham akhirat. Tu yang pertama. Yang kedua, makcik bulan puasa ni, makcik duk buat tak program tadarus kat sini? Ada tak? Ada kan program tadarus. Alhamdulillah. Quran ni akan memberi syafaat kepada kita di yaumul mahsyar. Jadi yang kedua, bulan puasa ni perbanyakkanlah baca Quran. Mulut kita kalau boleh basahlah dengan Al-Quran. Sebaik-baik zikrullah adalah membaca Al-Quran. Dan ada masa sa'i balik bilik baca 1-2 muka surat, sa'i malam buat tadarus, sa'i ada program kaitkan dengan Al-Quran, kait dengan Al-Quran. Pasal apa? Tahun sudah pun saya pernah sebut, 2-3 tahun sudah pun, 2 tahun sudah tak ada atas kira, 2-3 tahun sudah pun pernah sebut. Kan? Siapa saja yang terkait dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Kan? Apa bukti dia? Bukti dia dalam banyak-banyak malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat. Pasal apa? Kerja dia buat turun Quran. Dalam banyak-banyak Nabi Muhammad, Nabi yang paling bongsu, tapi Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab kerja Nabi terima Al-Quran dan sebarkan kepada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan Ramadan, bulan yang ke-9, tapi bulan Ramadan diangkat menjadi penghulu segala bulan. Sebab apa? Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam nisfu Sya'ban, malam Isra' Mi'raj, Khamis, malam Jumaat, malam Hari Raya Aidilfitri, malam Hari Raya Aidil Adha, termasuk sebagai malam-malam yang mulia. Tapi ada satu malam yang top ranking, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Malam tu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam kait dengan Quran jadi mulia, bulan kait dengan Quran jadi mulia, Nabi kait dengan Quran jadi ketua Nabi, malaikat kait dengan Quran jadi ketua malaikat. Tak apalah, kadang-kadang kita tengok ni ayat tu kan, kita susun dekat belakang tu ayat mineral tu.
Setengah-setengah tempat dia pergi lempak dalam store tu sampai tikus buat sarang dekat kotak ayak. Kan? Penuh habis tikus yang kotak ayak. Kadang-kadang orang tak jaga buat ayak tu lempak merata. Kadang-kadang minum-minum setengah tinggal botol tu tak mana tak tahu. Kadang-kadang botol tu ayak duk ada lagi lempak dalam parit yang tu yang ni. Tapi Khamis malam Jumaat kita ambil ayak yang sama tu juga, kita buka tudung botol dia, kita buh depan tu imam baca Yasin, buat tahlil kan, baca habis semua ayak tu kita dah jampi dengan ayat-ayat Quran. Kemudian bila mana kita nak bagi ayat tu ke orang, kita selalu pesan jaga ayat ni, jangan duk pi buh merata, jangan duk pi lempak merata, jangan duk pi langkah. Betul tak betul? Kita pesan tak ke orang? Kan, jaga, kita pesan budak-budak jangan duk pi buh merata ni, ayat Yasin ni, ayat Yasin ni, orang dipesan 2-3 kali. Pasal apa orang pesan? Ayat tadi yang tak terkait dengan Al-Quran, bila terkait dengan Al-Quran kita memuliakan ayat tersebut. Kan? Jadi siapa saja yang mengaitkan diri dia dengan Al-Quran, maka dia akan jadi mulia. Sebolehnya target khatam sekali bulan puasa. Makcik dah on the track ke macam mana? Belum lagi on the track lah. Kalau tak on the track, takat mana yang mampu? Kan? Takat mana yang kita boleh? Kalau dah on the track, alhamdulillah Ustaz, hari ke berapa puasa? 10. Hari ke 10 puasa. Makcik alhamdulillah Ustaz, 10 juzuk dah habis dah. Tinggal lagi 20 juzuk. Makcik sentiasa on the track. Satu hari satu juzuk bersamaan dengan 20 helai. 20 helai bahagi 5 waktu semayang, satu waktu semayang 4 helai. Kan? 4 helai apa satu semayang, 5 waktu 20 helai. Habis satu juzuk, satu hari satu juzuk, 30 hari 30 juzuk. Dia kata, Ustaz, bukan makcik tak mau buat, makcik mata tak apa-apa nampak, makcik tak larat lah Ustaz. Takat mana yang boleh? Saya pergi mengajar itu satu masjid tu, saya habaq benda ni, keluar ceramah ada satu abang, dia kata, Ustaz silap banyak, dia kata. Saya duk fikir nanti siapa pula silap. Saya tanya dia, awak silap abang? Dia kata, Ustaz, benda-benda ni semua Ustaz tak boleh habaq last minute. Ustaz kena habaq awal 6-7 bulan awal kena habaq. Saya kata, pasal apa abang? Taklah Ustaz habaq last minute, saya Quran pun tak kerti baca. Macam mana saya nak pergi belajar kelas online ke apa ke? Ustaz habaq awal saya boleh prepare sikit, dia kata. Boleh saya pergi belajar kelas online ke apa ke? Saya duk fikir nanti hang tak kerti baca, aku salah banyak. Banyak cantik bukan? Kan, tak apalah. Kan. Lepas tu saya kata, dia tak apalah abang. Abang surah apa boleh baca, abang baca. Kan, abang tak boleh baca 30 juzuk bagi perhabis. Surah apa boleh baca? Yasin boleh baca? Yasin boleh baca Ustaz. Yasin boleh baca. Baca Yasin. Alam Tarokai boleh baca? Baca Alam Tarokai. Ar-Ra'aital Lazi boleh? Boleh. Qul ya ayyuhal kafirun boleh? Qul ya ayyuhal kafirun hafal Ustaz, tapi ayat ujung tak jumpa. Dia pusing tadi tu ya, wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abadtu wala antum aabiduna ma a'bud wala ana aabidun ma abadtu wala antum aabiduna ma a'bud. Last sekali terus dia tak baca, tak apalah, skip lah benda tu. Lakum dinukum waliyadin dia tak jumpa. Kan, tak apa, skip surah tu skip. 3 kul boleh baca 3 kul. Kan, apa surah yang boleh kita baca. Kan, yang penting mulut kita kena sibuk untuk banyak membaca ayat-ayat Quran. Sambil duduk saja sehari. Boleh duduk ulang suratul Fatihah, boleh ulang 3 kul. Kan, satu hari saya pergi ceramah di satu tempat. Ada satu mami tu, dia main kat saya, dia kata, Ustaz, mami seronok tu ni Ustaz, bulan puasa mami khatam Quran 438 kali Ustaz. Saya kata, dahsyat betul mami ni. Kan, Imam Syafi'i pun 60 kali ya sebulan, satu hari 2 kali. Kan, kira Imam Syafi'i pun kena tinggal 10 tiang dengan mami ni. Kan. Saya tanya, macam mana mami buat mami? Dia kata, tu lah Ustaz mengaji tak habis, dia kata. Dia pun kita lah, kau ajak nanti mami ni. Kan, dia kata, tu lah Ustaz mengaji tak habis, dia kata. Ustaz tak jumpa ke hadis Nabi kata, siapa-siapa baca Qul Huwallahu Ahad sekali, pahala dia sepertiga Al-Quran. 2 kali 2/3, 3 kali ulang serupa khatam Quran sekali. Apa mami buat Ustaz? Mami pergi kedai runcit, mami beli buku 35. Mami baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, mami tulis time tu sekali khatam. 3 kali Qul Huwallahu Ahad, 2 kali khatam. 3 kali Qul Huwallahu Ahad, 3 kali khatam. 4 kali Qul Huwallahu Ahad, 4 kali khatam. 3 kali 4 kali khatam. Saya kata, oh macam tu mami buat. Tak apalah, silakan mami bahagia sudah.
Kan? Sekurang-kurangnya dia usaha gak buat sesuatu yang takat mana dia mampu untuk buat. Sibukkan diri kita dengan Al-Quran banyak dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai luar Ramadan nanti. Yang ketiga apa dia? Yang saya nak sebut, cari peluang untuk kita sedekah banyak dalam bulan Ramadan. Cari peluang. Kita duduk tang sini, kita buka puasa kat sini, kalau kita boleh sedekah apa-apa makan di sini, kita sedekah. Sehari ada adik-beradik kita, dia hantar mesej, dia kata nak sedekah makan kat surau mana-mana ke, kita ada duit lebih sikit, 100, 200 top up. Ni aku nak masuk sekali lah, tumpang-tumpang hampa buat sedekah bagi makan kat orang buka puasa. Pasal apa? Pahala sedekah buka puasa ni, pahala dia sangat besar. Ni antara benda yang kita kena planning untuk buat benda ni ketika mana kita duk berada dalam bulan Ramadan. Kan, sini makcik makan macam mana, sini makan macam mana, masak hari-hari. Tak. Ada makan sampai sekali ya. Ada makan sampai. Kan kita makan, kadang-kadang kita tengok makan mai tak cukup. Kan kita nak sedekah pun tak ada peluang. Tengok makan mai tak cukup. Kita duduk ada sini 70 orang, makan mai hari tu 55 bungkus. Contohlah. Lagi 15 orang tak cukup. Apa kita buat? Makan yang kita tu setengah ambil bagi kat kawan sebelah. Kan, setengah yang kita punya ambil bagi kat kawan sebelah. Boleh ke tak boleh makcik? Boleh? Alhamdulillah, baguslah. Orang sini baik-baik sungguh. Kan? Kan? Pasal pergi merata tempat, dia pun tak boleh buat macam tu. Saya Qiyamulal satu tempat tu, Qiyamulal, pengurusi tu pun meninggal dah, siap dah. Kan? Baik, orang baik pengurusi tu. Saya Qiyamulal, pengurusi tu pesan kat saya, Ustaz, esok pagi mai Qiyamulal, Ustaz kena buat betul-betul bagi jemaah menangis, dia kata. Saya kata tak apalah, saya cuba tengok mereka nak menangis ke, mereka nak gelak kan, tu bukan kerja saya kan. Tapi saya cuba tengok lah. Kan, saya cuba, saya kata. Lepas tu dia, abang Ustaz ada berita gembira Ustaz, esok pagi lepas Qiyamulal kita sahur kari kepala ikan sempoi kan, ikan nyok-nyok ke apa kan. Saya kata Allah sempoi esok pagi, sip putih, gulai kepala ikan sampai belacan. Allah surah kan. Tak apa. Saya pun pergi esok pagi. Alhamdulillah pagi tu saya buat doa last tu, memang semua orang menangis. Alhamdulillah. Kan, dengan ayak-ayak mata, dengan ayak ingui semua keluar habis ni. Kan, habis-habis menangis ni, mereka pun salam dengan saya. Masa tu bukan Covid ni. Mereka salam dengan saya. Bila mereka salam, jemaah yang ada pagi tu mau dekat 100 orang kot lah, 150 kot. Kan, makan buat untuk 250 orang, mai 150 orang. Kan? Saya pun salam dengan mereka. Mereka punya menangis ni, peluk saya ni. Sampai ada seorang pakcik tu, dia kata, Ustaz, pagi ni semayang Qiyamulal kira serupa macam nak mati tu dah Ustaz. Kira tak mau hidup dah atas dunia ni. Kan? Punya seronok Ustaz. Fikir kalau pagi ni mati pun Alhamdulillah Ustaz. Allah Ta'ala dah ampun semua dosa dah. Sambil-sambil dia duduk menangis tu, dia duduk lak ingui dia kat baju saya tu. Kan? Kan? Dia duduk menangis tu, dia duduk cakap macam tu lah. Tak apalah. Lepas tu bila mereka salam-salam dengan saya semua, kan, mereka keluar dulu. Saya kena tunggu paling last keluar. Saya nak kena salam dengan semua orang. Betul tak betul? Saya keluar, meja makan saya punya kepala ikan pun habis makcik. Kan? Nasi pun habis, tinggal sambal belacan dengan timunnya. Kan? Rapat habis semua. Kan? Tu kira makan tu. Main dengan makan ni kadang-kadang susah kita nak kontrol. Dia tengok sedap. Ustaz pun dia balas kan. Last sekali pengurusi tu muka biru kesian dia. Kata Ustaz, jom kita pergi kena nasi kandang Ustaz. Tak ada rezeki kita di sini. Kan? Jadi makan ni kadang-kadang orang cukup susah nak dia nak bagi kat orang ni. Kan? Jadi kalau katakanlah tiba-tiba makan mai tak cukup ni, kita nak pergi sedekah mana-mana makan, kita pun tak tahu tempat mana duduk dalam ni. Kadang-kadang Allah akan buka peluang dekat kita. Dalam ni pun kita boleh cari peluang untuk bagi makan dekat orang. Kan, katakanlah makan mai hari tu tak cukup, tak apa, mai saya ambil setengah, kau ambil setengah. Kan, saya ambil setengah, abang ambil setengah, tak apalah, makan tak cukup, mai kita kongsi seorang setengah. Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan neraka walaupun kamu terpaksa makan, terpaksa sedekah dengan setengah kurma. Kita ada kurma sebiji, setengah kita makan, setengah lagi bagi dekat kawan kita, yang tu pun boleh menyelamatkan kita daripada neraka. Apatah lagi satu bungkus nasi tu bahagi seorang setengah. Sehari insya-Allah kita buat macam tu. Sehari insya-Allah malam ada makan lain main blok. Tiba-tiba siapa kami hantar more malam tu tom yam apa ke special dia nasi punya lebih, makcik makan main muntah.
Kan? Punyalah cover balik tadi yang buka puasa tu kan. Cover balik tadi buka puasa, dia makan betul-betul kan. Allah akan hantar mai rezeki tu kat kita. Jangan kita susah hati tentang rezeki ni, jangan susah hati. Allah boleh hantar mai kok mana saja rezeki kat kita. Yang penting kita ni Allah nak tengok kita sanggup tak buat keluar rezeki yang ada dekat kita. Jadi bulan puasa ni cari peluang untuk sedekah banyak, antaranya bagi makan ke orang, infakkan sedikit harta kita ke jalan-jalan yang diperlukan, yang Islam memerlukan benda tu, maka kita termasuk orang yang akan menyumbang harta-harta kita. Tu 3 benda yang kita kena buat. Saya nak sebut lagi beberapa benda. 4 benda yang kita kena tinggal. 3 benda yang kita buat tu insya-Allah boleh mengumpulkan pahala kita dalam bulan Ramadan. Ada 4 benda yang kita kena tinggal, saya nak ringkaskan. Benda ni pun kena jaga juga. Pasal apa? Ada orang dia telefon saya baru ni bulan puasa. Sebelum puasa lah 2-3 hari nak puasa, dia telefon, dia kata, "Ustaz, saya aksiden motor Ustaz, patah tulang rusuk dengan saya kencing manis teruk, dengan ada jantung Ustaz. Saya lemah Ustaz, lah ni duk tidur atas katil ya. Saya tak boleh puasa Ustaz, macam mana pandangan Ustaz?" Saya kata dah betul-betul uzur tak boleh puasa, tak payah puasa kan. Islam pun tak suruh beban, dah tak boleh puasa sangat-sangat. Dia kata saya duk muntah Ustaz, dengan tulang rusuk ni patah pun tak tahu apa masalah, pergi kacau paru-paru ke apa ke. Nak puasa tak boleh Ustaz, saya sedih sangat-sangat. Dia tak boleh puasa, dia sedih di atas dunia. Ada makcik dia sakit teruk, uzur, tak mampu puasa, boleh bayar fidyah kan? Maka dia tu orang yang sedih di atas dunia. Tapi ada orang dia atas dunia dia gembira, dia boleh puasa. Tapi bila dia bangkit di yaumul mahsyar, waktu tu dia sedih. Ada orang atas dunia dia sedih dah tak boleh puasa, tapi bila bangkit di yaumul mahsyar, Allah bagi pahala kat dia sebab Allah tahu keadaan dia. Ada orang atas dunia boleh puasa, tapi bila bangkit di yaumul mahsyar, tengok-tengok tak ada pahala, habis semua. Yang ni yang Nabi sebut, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa pahala melainkan dapat lapar dan dahaga semata-mata. Kan? Jadi kita tak mau jadi golongan macam tu, golongan yang macam mana? Golongan yang dia puasa tapi pahala puasa tak ada. Pasal apa pahala puasa tak ada? Serupa macam goni bocor. Dia duk pahala tapi kat bawah duk bocor. Pasal apa bocor? Sebab dia ada buat beberapa perkara yang boleh menyebabkan hilangnya pahala puasa dia. Apa dia yang pertama? Yang pertama bahasa Arab panggil ghibah. Ghibah ni apa? Ghibah ni asal daripada perkataan ghaiban. Ghaib ni maksud apa? Ghaib ni satu benda yang tak nampak. Ghibah kita bercakap ataupun menyampaikan satu cerita yang orang lain tak nampak tentang satu-satu orang, kita duk pergi sampaikan cerita tu dekat orang lain. Kan? Yang tu nama dia ghibah. Melayu panggil mengumpat, orang putih panggil gosip, bahasa moden panggil membawang. Kan? Bahasa Arab membawang dia panggil tabassola. Kan? Siap bagi kat mbak yang tu lagi. Kan? Yang tu yang dinamakan mengumpat. Mengumpat ni ya Allah ya Rabbi, dosa dia besar. Dosa dia sangat bahaya, boleh merosakkan pahala puasa kita. Dia puasa tapi dia duk cerita hal orang. Orang dulu dia nak mengumpat susah. Dia kena keluar rumah dia pergi duduk rumah sebelah baru boleh mengumpat. Nak mengumpat kena ada isu. Dia nak masak gulai ikan, tiba-tiba daun karu pulai tak ada. Tahu daun karu pulai? Daun karu pulai tak ada. Dia pergi ketuk pintu rumah jiran sebelah. Assalamualaikum, Kang ada ke daun karu pulai? Dia tu kata ada, saya aku pergi ambil. Nak minta daun karu pulai tu 5 minit tak sampai. Tapi cerita pasal Tok Siap bawa perempuan Indon pergi pasal Ramadan tu sampai 2 jam setengah. Kan? Padahal perempuan Indon tu bukan ni Tok Siap bawa. Dia kebetulan jalan rapat dengan Tok Siap tu. Tak pasal jadi fitnah tu. Bukan mengumpat jadi fitnah tu. Kan? Dia pergi cerita lah semalam kan aku pergi pasal Ramadan kan. Aku tengok Tok Siap tu dia bawa perempuan Indonesia. Beli barang banyak dekat bini dia. Dia kata tak ada duit KWSP tak dapat lagi dia kata. Kan? Tiba-tiba kat perempuan Indonesia semua dia boleh belanja banyak-banyak bagi makan buka puasa semua. Kan? Kalau betul mengumpat, tak betul fitnah. Nak ambil daun karung pulai 5 minit tapi pergi cerita mesti hal orang sampai 2-3 jam. Yang tu zaman dulu, tapi zaman lah ni tak susah. Zaman lah ni cukup sekadar duduk sengap-sengap, tutup mulut, tutup telinga, tapi jari tu duduk jalan merata. Kan? Tekan tu share ni, share tu share ni, dia pergi habis satu dunia. Kan? Dia pergi habis satu dunia. Saya pergi ceramah satu tempat, dia buat live.
Pakcik tu tua lah, dia main jumpa saya, dia kata kat saya, "Ustaz tahu ke, Ustaz punya gambar pergi sampai London semua tau." Saya tanya, "Macam mana Haji Bah tahu?" Macam mana Haji tahu? Saya tanya lah. Tak, Haji tak tahu pun, tapi Haji ingat macam tu lah. Kan? Dia kira, dia faham tu kalau masuk live Facebook ni, boleh pergi sampai London, San Francisco semua. Kan? Tak, betul kan? Senang lah, zaman lah. Tekan satu button yang, pum, senang sampai. Zaman ni zaman 4G, lepas ni nak main 5G tak tahulah lagi melingkup macam mana. Kan? Zaman 4G ni pun sikit kepala lah. Kan? Tara zaman lah ni, orang senang-senang boleh menyebarkan keaiban orang ni. Jadi kita kena jaga, setengah-setengah orang dia puasa, tapi dia duk terlibat dengan benda-benda ni, maka benda-benda ni akan menyebabkan dia jadi orang yang rosak habis pahala puasa dia. Tu yang pertama. Adik-beradik dengan ribah ni pula ada satu lagi, nama dia namimah. Namimah ni apa? Namimah ni bahasa Melayu kata adu domba. Adu domba ni main kod mana? Adu domba ni kalau tak silap saya main daripada perkataan Indonesia kot. Kan? Adu tu laga, domba tu kambing. Jadi di Indonesia daripada pertandingan laga kambing. Kan? Jadi dinamakan adu domba. Jadi Arab panggil namimah, Melayu panggil adu domba. Apa dia? Dia suka cucuk orang bagi bergaduh. Kerja dia tu cucuk orang bagi bergaduh. Dia sampai mula dia mengumpat tu. Lepas dia mengumpat, dia akan cucuk bagi bergaduh. Dia kata Jenny, dia pergi cerita pasal je tu kat Jenny. Saat ini dia pergi cerita kat je tu, kata Jenny duk kata kat hang macam-macam. Akhirnya bagi gaduh. Itu antara perkara yang boleh merosakkan pahala puasa kita yang pertama. Yang kedua apa dia makcik? Yang kedua yang boleh merosakkan pahala kita kalau kita ni buat zalim. Kalau kita buat zalim. Zalim macam mana? Zalim ni, apa makna zalim? Zalim ni lawan kepada adil. Adil maksud dia apa? Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Tu nama adil. Kepiah boh atas kepala, adil. Boh tang kepala lutut, zalim. Sebab kepiah tu tempat dia kena boh atas kepala. Kan? Itu dari sudut makna lah nak bagi makcik-makcik faham. Selipar boh tang kaki, adil. Boh tang telapak tangan, zalim. Nak bagi faham. Kan? Jadi adil tu letak sesuatu pada tempat, zalim tu meletakkan sesuatu tak kena pada tempat dia. Jadi kita ni jangan sampai ada perkara-perkara yang kita buat tu menyebabkan kita jadi zalim. Zalim macam mana? Yang pertama, mungkin zalim kita melalui mulut. Mulut kita kata ke orang lebih-lebih kurang. Kan? Kadang-kadang ada orang dia kata kat situ. Lepas tu dia kata apa? Baru hantar mulut aku macam mana? Main dengan mulut aku. Tang situ dapat dua dosa. Yang pertama dosa kata ke orang, yang kedua dosa bangga mulut jahat. Kan? Dua dosa dapat tadi tu. Dia jumpa orang ni kira nak kata dia kata, awak nampak kulit gelap macam bungkuk kuali dia lah. Kan? Tak pasal-pasal BP lah nak gelap ke nak cerah. Kan? Yang nak pergi komen dia main kulit gelap mesti bang. Tak, yang kata tu lagi gelap daripada yang kena kata tadi tu. Kan? Dia sendiri tak sedar dia gelap, dia nak mengata kat orang. Kan? Jadi kadang-kadang kita takut tengah-tengah kita duk puasa ni, mulut kita cakap satu-satu benda yang boleh menyebabkan kita ni jadi zalim. Kan? Zalim tak semestinya kena pergi bunuh orang. Kan? Zalim ni kalau kita letak kata-kata tu tak kena pada tempat tu pun dah jadi zalim lah. Kan? Waktu tu akan menghilangkan pahala kita. Orang tak makan kat kita, saya yakinlah orang yang hantar makan kat kita ni dia nak cari pahala. Kan? Jadi dia akan hantarlah makan elok. Tapi kadang-kadang nak jadi juga nasib. Kan? Nak jadi juga nasib, dia nak hantar makan. Tiba-tiba caterer tu apa hari tu catering banyak apa pergi masak alai-balai. Kan? Makan mai kat kita hari tu kira memang tasteless lah, tak sedap lah. Kan? Kita pula jenis kaki makan. Kita tengok-tengok hari tu, lagu ni kan hantar mai makan ke orang. Siapa bagi makan kat beruk. Dia kata lagu tu. Kawan yang main hantar tu duk ada, dia dengar. Kan? Dia dengar, dia kecil hati. Kan? Kita kalau tak sesuai dengan satu-satu makanan dengan selera kita, Nabi ajak kata jangan komen apa, tutup mulut, pergi cari makan lain, makan benda lain. Kan? Ni kalau tak kena kita, tapi kadang-kadang ada orang dia suka buat naya ke. Yang tu pun termasuk zalim ke. Kan? Dia menjaga kat pasar Ramadan, bagi makan kat orang macam mana apa. Yang tu kena kata lah, bukan kata kat makan tu, mau kata kat dia. Kan? Dia tak boleh buat naya kat orang kan. Kita tengok dia bubur murtabak sempoi.
Kita pun hari ni kira duk taram buka puasa ni nak kena murtabak Murtabak tu pula dia dah bungkus siap dah makcik. Kan, kita tak boleh tengok-tengok dah, dia dah bungkus siap dah. Pasal dia takut orang ramai mai ni dibungkus siap-siap dah. 2 keping tu dia bungkus. Tapi tanya, ni berapa pakcik? Yang ni RM6. Dia dalam ada 2 keping. Tak apa, ambil 2. Kita pun bayar RM12. Balik buka puasa, gigi murtabak tu serupa gigi selipar Jepun. Kan, punya keras. Kan, tengok dia punya kulit murtabak tu serupa kulit kaki mengelupas. Kan, punya serti murtabak tu. Kan, bawang halui, lagi halui pada rambut kita. Macam mana dia potong bawang tu tak tahu. Kan, yang tu kira buat naya kat orang. Kan, yang tu kira buat zalim. Kita pergi beli kuih cara. Kan, tengok kuih cara di pasar Ramadan tu, ya Allah ya Rabbi. Kan, kira tarama ni hari ni aku nak buka puasa kan. Makan benda manis, depa kata ikut sunnah Nabi kan. Balik papak tepung ya, gula pun tak ada. Kan, apa salah hamba gula sikit dalam tu kan. Dia punya nak sip kos tu sampai gula pun tak ada dalam kuih cara tu. Papak tepung ya. Kan, yang tu bukan kuih cara tu mau lempak tamukan. Kan, buat naya kat orang. Kita duk makan orang tua-tua dulu buat punya kuih cara tu boleh rasa dia punya gula dengan 2-3 biji gula lagi halui-halui memang tidak ada. Papak sempoi. Tengah-tengah duk lapar kan. Kan, pepak sempoi tu. Tiba-tiba pergi beli di pasar Ramadan, tengok kuih cara memang teruk. Kan, karipak. Macam-macam karipak. Inti ayam, inti sardin, inti ubi, inti telur rebus. Macam-macam inti. Balik buka puasa, tengok ni inti angin ni. Pepak kosong. Ubi pun tak ada, apa pun tak ada. Ada ubi seketul, ada bawang ni. Tengok ada daun karu pulai satu. Kan, yang tu standard pula. Tiap karipak tu ada daun karu pulai. Memang terbakar macam ya. Kan, lagu tu yang tu zalim buat naya kat orang. Kan, yang tu semua antara perkara yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Kadang-kadang dia tak tahu benda-benda ni. Dia rasa okey dia puasa, kan, dia dapat pahala puasa dan dia rasa apa yang dia buat kat manusia tadi tu, yang tu tak ada apa. Yang tu satu benda yang terpisah daripada agama. Itu salah. Kan? Satu hari Ibrahim ibni Adham, seorang wali Allah yang besar, hebat. Dia pergi beli kurma. Dia balik rumah, tiba-tiba dia tengok dalam kurma tu ada semut banyak. Dia buat apa? Dia ikat balik kurma tu, dia pergi hantar balik kat makcik yang jaga kurma tu. Dia kata, makcik nak ambil balik kurma ni, buah balik tempat dia makcik. Makcik tu, awak bersifat ni semut banyak ni makcik. Dia kata, tak apalah makcik bagi kurma lain. Tak payah, kurma lain pun simpan. Nak duit belen pun tak mau, duit tani semua tak mau, duit semua saya sedekah makcik. Makcik tu pun heran kau, awak jadi merajuk main lagu ni. Kan, kurma tu ada semut, nak ganti lain tak mau, nak bagi balik duit pun tak mau. Dia kata, makcik tu tanyalah, awak yang buat macam ni? Dia kata, bukan apa makcik. Saya ni bila balik rumah baru saya tengok semut tu ada banyak dekat kurma tu. Saya tak maulah bagi semut-semut tu terpisah daripada adik-beradik mereka. Tu yang saya main hantar balik. Tu yang saya main hantar balik kurma ni kat makcik. Makcik tolong bawa balik tempat dia. Mana tahu kot anak tadi terpisah dengan mak, cucu terpisah daripada tok. Jadi saya nak pulangkan balik semut-semut ni, biar mereka duduk balik di tempat mereka supaya mereka boleh bertemu kembali dengan keluarga mereka. Dengan dia punya fikir tu, sampai semut pun tak mau buat zalim. Ya, dia tak mau buat zalim dekat semut tu. Itu seorang manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Islam aja, kalau ada satu lubang, jangan kencing dalam lubang tu. Setengah orang dia tengok lubang, dia tengok kiri kanan tak ada orang, dia pergi kencing dalam lubang tu. Mana tahu dalam lubang tu semut tengah buat majlis perkahwinan. Kan? Pengantin lelaki dengan pengantin perempuan tengah duduk bersanding atas pelamin tu. Kan? Dengan catering pun hari tu sempoi main catering semua apa-apa, tiba-tiba satu macam yang bukan takat banjir main dengan tsunami terus dalam lubang. Kan? Maka kita dikira sebagai menzalimi semut tu. Sampai semut tu pun diajak supaya kita jangan zalim. Kan? Anak-anak kita, cucu kita, kadang-kadang ada orang dia dengan anak cucu ni dia tak jaga hubungan yang baik. Kan? Satu hari Nabi duduk cium Saidina Hasan, cium Saidina Husain. Mai satu Arab Badui, dia kata apa? Ya Rasulullah, aku ada 10 orang anak, aku tak pernah cium pun seorang anak aku. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang dalam hati dia tak ada kasih sayang, dia tak layak disayangi. Kan? Jadi Nabi ajak kita suruh sayang antara satu sama lain. Tengok anak cucu sayang,
sayang dengan anak-anak, cium anak kita, sayang anak kita, ada hubungan yang baik dengan anak-anak kita, supaya kita tak zalim. Anak-anak ada hubungan yang baik dengan mak bapak, supaya kita tak termasuk dalam perbuatan yang menzalimi antara satu sama lain. Benda tu kita kena jaga, sebab dia boleh menghilangkan pahala puasa kita. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga, Nabi pesan kat kita, kalau ada orang nak ajak kita gaduh bulan-bulan puasa ni, habaq dekat dia, inni saim, saya sedang puasa. Kadang-kadang tengah-tengah duduk lapar ni, macam-macam kepala angin timai. Kan? Bukan takat kepala yang angin, satu badan boleh berangin. Kan? Tiba-tiba saat jatuh keluar simpang, tak boleh signal light pun boleh naik angin. Tiba-tiba pergi beli mi goreng mamak tu duduk tarik muka tu macam pun boleh naik angin. Kan? 2 kali duduk abang kat mamak tu, mamak mi goreng 1, mi goreng 2, 1 tak mau cucuk, bo takwa ya, 1 lagi tak mau takwa, bo cucuk ya. Kan? Masa duk abang tu, mamak tu buat tak tahu ya, duk goreng mi tu, sekali dia tanya, apa? Ubi tak mau. Ubi tak mau, kuali tu pitang kepala dia lah. Kan? Tadi aku duk abang kan, tak mau dengar. Anak lari yang tanya beli ubi tak mau. Boleh senang naik angin. Pasal tengah duk lapar. Kan? Inilah Allah nak latih kita supaya kita jadi orang yang sabar. Kan? Tiba-tiba macam-macam benda. Dalam masjid pun boleh gaduh. Pasal nak ambil bubur pun boleh gaduh. Saya pernah mengajar di satu masjid, tengah-tengah duk cerita pasal bab sabar ni, tiba-tiba dengar ramai dekat luar. Rupanya apa kan dia bergaduh pasal bubur, pengusi hilang sabar, dia pegang tempat kacau bubur tu, dia hambat je tu satu masjid. Ni dalam pada duk cerita bab sabar ni, pengusi pun tak boleh sabar. Kan? Sampai pegang tempat kacau bubur, hambat je tu, dia tu pun lari tu masjid. Kan? Tu. Kan? Jadi ada benda yang ketikanya kita akan diuji, yang mana boleh menghilangkan kesabaran kita. Maka Nabi ajak kita dalam bulan Ramadan ni, inni saim. Pasal apa? Kalau kita ikut nafsu kita, kita buat sesuatu tindakan, maka benda tu kita boleh menghilangkan pahala puasa kita. Yang tu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, sini saya rasa okey kot, tak ada lah masalah tu. Apa dia? Jangan kita menggunakan mata kita untuk melayan nafsu syahwat kita di dalam bulan Ramadan, sebab dia boleh menghilangkan pahala puasa kita. Kan? Apa dia layan nafsu syahwat? Duk daripada pagi layan TV sampai petang, layan telefon sampai petang. Kan? Layan setengah orang dia suka pergi shopping kan. Bulan-bulan puasa tak tahu nak buat apa, dia pergi duduk shopping komplek. Pusing. Kebetulan kita pula hari tu 3 kali pergi shopping komplek tu. Kan? Mula pergi beli apa ke barang, bini kata nak beli makan apa lauk apa buka puasa, kita pergi dah sekali. Balik rumah tengok dia tu bagi benda silap ke apa ke, kita pergi tukar pula sekali. Dah balik mana lupa nak beli ais ketul, pergi lain sekali. Tiga kali jumpa dia. Kan? Dia tak keluar ni. Daripada tadi dia main duduk pusing. Tanyalah, dia kata window shopping. Window shopping ni apa? Tak beli tapi duk tengok semua barang. Tu zaman dululah. Zaman lah ni orang window shopping dalam Shopee. Kan? Dia tak beli barang. Ada orang dia tengok, dia tekan, dia beli barang, dia bayar, dia tunggu barang sampai. Ada orang tak tengok dia main handphone dalam Shopee tu 99 plus dekat raga dia bubuh barang nak beli. Tanya bila nak beli, tunggu dapat KWSP 10,000 pun nak bayar. Nak beli ya. Kan? Lagu tu lah duit tu dia habis, lagu tu yang dalam Shopee tu dia melingkut lah sekali, papa ke dana, lepas tu tak ada apa dah. Kan? Dia tak beli pun, dia tekan simpan. Tu semua antara perbuatan yang melayan nafsu syahwat kita. Kan? Kita nak biar mata kita sibuk dengan benda-benda yang lalai dan tidak ada faedah, maka benda-benda tu boleh menyebabkan pahala kita rosak. Ada orang ni duduk pasar Ramadan berjam-jam, 3:30 buka sampai 7:20 dia duduk di pasar Ramadan. Lagi 8 minit baru dia balik rumah, abuan nak hidang makan tu, terus dia beli serekuk makan tu, dia boleh makan. Kan? Daripada 3:30 dia ronda yang pasal Ramadan, tengok murtabak, dia tengok tu, dia tengok ni, dia. Haram ke? Tak haram pun, tapi benda tu benda yang lalai saja, nak layan nafsu, tengok tu, tengok ni, tengok tu, tengok ni, tengok tu, tengok ni. Lepas tu dia beli semua. Dia beli semua bukan dia boleh makan semua. Dia tak boleh makan semua. Nabi ajak suruh bagi makan ke orang buka puasa, dia tak bagi makan ke orang buka puasa, dia pergi bagi makan dekat rumah orang lepas tarawih. 11:30 baru dia main ketuk pintu. Assalamualaikum. Ni sajalah nak main hantar bengkang gandum 3. Makcik tahu tak, kalau dia main hantar makan kat kita lepas tarawih, tahu betul-betul dia nak abang-abang. Dia nak abang kat kita, tong sampah rumah aku dah penuh. Aku nak buang tak boleh, tu yang aku main bagi kat hang. Abang nak bagi penuh tong sampah rumah hang lah. Yang tu betul-betul dia nak abang.
Kan? Pasal tengah malam siapa nak makan benda tu? Semua nak limpah buang lah. Akhirnya bila orang buang, apa yang berlaku di Malaysia? 1000 tan satu hari makanan yang dibuang di Malaysia beberapa tahun sudah dalam bulan Ramadan. Rugi lah. Kan makan tu kita boleh jimat, duit tu boleh jimat, boleh guna untuk benda lain, boleh buat manfaat yang lebih banyak kepada orang-orang susah dan sebagainya. Itulah hakikat puasa. Jadi mata kita ni jangan kita layan satu-satu benda yang akan menimbulkan nafsu syahwat kita. Sebaliknya mata kita disibukkan dengan amal ibadah. Kalau nak tidur rehat pun rehat sat, supaya kita ada tenaga dan kekuatan untuk beribadah. Nabi sebut dalam satu hadis, lis-saimi farhatani, orang yang puasa dia akan dapat 2 kegembiraan. Yang pertama Nabi kata farhatun 'inda iftar. Yang pertama gembira ketika mana nak buka puasa. Tidak? Waktu kita nak buka puasa ni kita seronok tak makcik? Seronok. Tak ada seorang pun yang sehari nak buka puasa dia kata sedih. Aku sedih lah nak buka puasa sekejap lagi lah. Hari-hari aku makan nasi biryani. Sedih lah aku. Tak ada sedih ha. Aku duk teringat kat orang-orang susah, miskin semua. Sampai nak makan pun tak lalu, tak ada. Sehari lepas kenyang tu baru dia diingat kat orang miskin. Kan? Masa dia buka puasa tu, dia gembira dan seronok untuk buka puasa. Tu yang pertama. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbi. Yang kedua, orang yang puasa akan gembira bila mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari akhirat. Pasal apa dia gembira waktu tu? Sebab pahala yang Allah nak bagi kat dia. Kalau kita tengok semayang, Nabi sebut pahala jemaah dapat 27 pahala. Sedekah Nabi habaq, satu sedekah kali 10 ataupun kali 70 kali 700 kali 7,000 70,000 dan sebagainya. Tapi Nabi habaq untuk puasa, Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman, fasawmulih wa ana ajzi bih. Kan? Puasalah kamu untuk aku dan aku, kata Allah, yang akan membayar pahala-pahala kamu. Aku yang akan bagi pahala-pahala. Bermaksud orang yang puasa ni dia akan gembira untuk bertemu dengan Allah nanti. Kerana apa? Kerana Allah akan bagi pahala secara pukal dekat dia makcik. Pukal ni maksud apa? Bahasa Pulau Pinang saya cakap senang bagi faham. Allah angkat seketui pahala hampuk depan kita. Yang inilah pahala puasa kamu. Allah tak kira-kira dah. Tak ada calculation dah. Allah angkat seketui itu, Allah hampuk kita. Yang inilah pahala puasa kamu. Maka gembiralah kita waktu tu. Jangan sampai kita buat perkara yang menyedihkan kita nanti di hari akhirat, menyebabkan pahala puasa kita tak ada. Sebab pahala puasa ni banyak, mudah-mudahan ianya akan membantu kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Saya kira cukup dekat ni tengah hari ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat buat diri kita. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa'fu 'anna al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.